A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid pada hari ini? Alhamdulillah, kita harap semua dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, hari ini kita bersua lagi dalam sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 3 di bawah bidang akidah. Pada kali ini di bawah tajuk nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Untuk makluman semua, Al-Alim dan Al-Hakim ini merupakan salah satu daripada nama Allah. Nama Allah juga disebut sebagai Al-Asma'ul Husna. Nama Allah ada 99. Salah satunya yang akan kita belajar pada hari ini iaitu Al-Alim dan juga Al-Hakim. Okey, untuk semua murid-murid semua boleh lihat dalam buku teks pendidikan Islam tahun 3, boleh lihat di buku teks muka surat 66. Okay. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menyatakan pengertian nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim dengan tepat. Yang kedua, membaca dalil naqli dan ertinya dengan betul. Yang ketiga, menghuraikan kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim dengan betul. Dan yang keempat, menyatakan bukti keimanan terhadap nama Allah Al-Alim dan nama Allah Al-Hakim melalui tindakan dan mensyukuri nikmat kurniaan Allah dengan tepat. Okey. Kita cuba lihat 4 gambar ni. Okey. Yang pertama, gambar gunung berapi. Semua tahu gunung berapi. Gunung berapi ni gunung yang mana keluar api daripada bawah tanah. Dia keluar api ataupun disebut sebagai lava disebut. Ni memang bahaya ni, membawa bala bencana lah. Cuma gunung berapi ni tak berlaku di Malaysia, dia berlaku di negara luar seperti di Indonesia, di Filipina dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang kedua, gerhana matahari. Gerhana matahari ni satu fenomena alam yang mana ia berlaku biasanya setahun sekali ataupun 2 kali. Yang jarang dia berlaku, dia puncanya disebabkan oleh matahari yang dilindung oleh bulan, yang menyebabkan waktu siang tu jadi gelap. Itu gerhana matahari. Yang ketiga, ini fenomena di langit di waktu malam, ada cahaya muncul warna-warni macam pelangi, warna-warni cantik. Tapi biasanya kejadian ni tak berlaku di Malaysia, dia berlaku di luar negara. Biasanya lah di Malaysia rasanya belum pernah lagi berlaku. Ia disebut sebagai aurora. Aurora. Yang keempat, ini gambar galaksi. Galaksi inilah di mana tempat tinggal kita iaitu bumi berada. Galaksi ini ada banyak bentuk, ada banyak jenis. Ada yang bentuk matahari, ada yang bentuk macam bunga ros, ada yang bentuk macam binatang macam naga pun ada. Berbentuk bubuta pun ada. Kalau tempat tinggal kalau di bumi disebut galaksi Bima Sakti. Okey. Keempat-empat gambar ini siapakah yang cipta? Adakah manusia boleh cipta keempat-empat benda ni? Tak boleh. Tiada siapa yang boleh cipta keempat-empat ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana, lagi Maha kuasa. Okey. Kita pergi pula kepada nama Allah Al-Alim. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Alim? Yang pertama sekali, Al-Alim bererti Maha mengetahui. Maksudnya paling mengetahui segala-galanya. Tiada siapa yang boleh mengendalingi pengetahuan. Disebut Maha. Yang kedua, nama Allah Al-Alim bermaksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara tersembunyi. Maksudnya Allah mengetahui segala-galanya yang berlaku di dunia ini atau juga di alam semesta, sama ada yang nyata yang boleh dilihat dengan mata kasar, macam juga kita melihat benda yang kita nampak, dan juga benda yang tersembunyi yang kita tak boleh lihat. Benda yang boleh nampak macam dalam kelas kita lihat ada meja, ada kerusi, ada ruang putih, ada kipas. Benda yang tersembunyi yang kita tak dapat lihat, contoh benda-benda yang kecil macam apa? Benda yang halus, yang kecil macam debu, semut yang kecil. Lagi
sekarang ni, wabak corona virus. Virus tu benda yang kecil, tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kita tak boleh nak lihat. Kalau kita nak lihat, kita perlukan bantuan alat mikroskop baru kita boleh dapat lihat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh lihat segala-galanya. Boleh tahu segala-galanya apa yang di dalam dunia ini yang tersembunyi. Sampai Allah boleh lihat, Allah boleh tahu berapakah bilangan rambut yang ada di atas kepala kita. Allah boleh tahu. Kita tak boleh nak tahu sebab kita, macam mana kita nak bilang bilangan rambut atas kepala? Memang tak boleh. Allah dapat tahu. Itulah betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Maksudnya Allah tahu segala-galanya, yang apa yang ada di bumi ini dan di langit juga alam semesta. Allah dapat tahu berapakah bilangan bintang yang ada di langit. Banyak tak bintang di langit? Memang banyak. Kita tak dapat nak kira. Allah Subhanahu Wa Taala dapat kira, dapat tahu berapa bilangan bintang di langit. Dan juga Allah dapat tahu berapakah bilangan jumlah manusia yang ada dalam dunia ini. Allah boleh tahu. Tetapi kita boleh tahu tak? Tak boleh tahu. Sebab terlampau ramai. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang maha mengetahui segala-galanya. Okey. Kita pergi pula kepada Al-Hakim. Al-Hakim. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hakim? Al-Hakim bermaksud Maha bijaksana. Maha bijaksana maksudnya yang paling pandai, yang paling cerdik. Yang kedua, nama Allah Al-Hakim bermaksud Allah Maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha bijaksana, mencipta dan mentadbir alam ini dengan sempurna. Contohnya kita boleh dapat lihat kejadian siang dan malam. Macam mana boleh berlaku siang? Terbitnya matahari dari sebelah timur, terbenam ke sebelah barat. Bila terbenam matahari sebelah barat, berlakulah malam. Dia berlaku setiap hari, sampailah hari kiamat. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir alam ini cukup sempurna. Siang malam berlaku setiap hari. Tidak pernah berlaku lagi 24 jam siang saja. Macam mana itu? Tidak pernah lagi berlaku 24 jam malam saja. Tak pernah. Dia berlaku siang malam, siang malam. Contoh lain, kejadian pasang surut, laut. Lagi, penciptaan manusia secara berpasangan. Maksudnya Allah menciptakan manusia, ada lelaki, ada juga perempuan. Lagi, haiwan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada pokok jantan dan juga ada pokok betina. Itu semua sebagai pelengkap kejadian hidup di dalam dunia ini. Maksud Allah Maha bijaksana mentadbir alam ini. Yang ketiga, setiap ciptaan Allah mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Maksudnya setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hikmah. Hikmah ni bermaksud sebab. Maksudnya apa yang Allah cipta dalam dunia semua ada sebab. Mesti ada tujuannya. Allah tak ciptakan apa-apa yang berlaku dalam dunia ini secara sia-sia. Tidak ada. Kenapa Allah ciptakan pokok-pokok? Sebab pokok-pokok ini, kalau kamu belajar sains, pokok-pokok ini dia memberi sejuk. Maksudnya merendahkan cuaca. Dan pokok ini dia memekalkan oksigen. Oksigen ini diperlukan oleh tubuh badan kita untuk kita boleh hidup. Kenapa Allah ciptakan air? Air ini sumber kehidupan bagi kita semua. Kita minum perlukan air. Tumbuh-tumbuhan juga perlukan air. Kalau tiada air, apa yang akan jadi? Dapatkah kita hidup? Tak mungkin kita dapat hidup. Semua yang berlaku dalam dunia ini ada sebab, ada hikmah dan juga ada tujuan. Kadang-kadang benda itu tidak suka, kadang-kadang benda itu kita tak suka. Benda yang kita suka, contoh cuaca yang cerah, kita boleh keluar rumah. Benda yang kita tak suka, contohnya sakit. Siapa yang suka sakit? Tiada siapa yang suka sakit. Tapi
Allah menjadikan sakit kepada setiap seorang itu ada sebab. Yang penting kita kena bersabar. Okey, itulah bermaksudkan dengan nama Allah dan Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, kita akan sambung video seterusnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.